Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Pada kali ini kita akan melaksanakan kemahiran menulis iaitu mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Tajuk sesi PDPR pada hari ini ialah Pondok Malaysia. Jom kita belajar bersama-sama. 1, 2, 3, come on! Sebelum itu, cikgu akan jelaskan kepada anda apakah objektif dan kriteria kejayaan yang ingin cikgu capai dalam sesi PDPR kali ini. Objektif pada akhir sesi PDPR, murid akan dapat mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Kriteria kejayaan pula, murid akan berjaya mengedit 2 daripada 3 perenggan teks dengan tanda baca yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita lihat buku teks muka surat 85. Baiklah, dalam petikan teks ini terdapat satu gambar di mana situasi Jagu, Nizam dan Ganesh yang sedang menghias sebuah pondok. Pondok tersebut berada di halaman rumah Jagu. Jadi, baiklah murid-murid, mari sama-sama dengan cikgu membaca petikan teks ini. Pondok Malaysia. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari Kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Murid-murid, dari petikan teks ini dapat kita lihat terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca yang betul. Petak yang ditanda dengan warna merah ini merupakan 4 kesalahan tanda baca dalam petikan teks ini, iaitu penggunaan titik noktah, penggunaan koma dan penggunaan huruf besar. Murid-murid, apa itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya dapat melakukan sesuatu dalam ayat. Tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu sahaja dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Ada 3 tanda baca yang perlu anda fahami di peringkat tahun 1 ini, iaitu penggunaan huruf besar, kemudian penggunaan tanda noktah atau titik dan penggunaan tanda koma. Murid-murid, huruf besar kebiasaannya digunakan pada permulaan ayat dan ia juga digunakan pada kata nama khas yang merujuk kepada manusia, nama haiwan atau nama tempat. Jadi, murid-murid, mari kita lihat contoh di sebelah kanan cikgu ini. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Mereka, M ialah digunakan pada permulaan ayat. Perlulah ditulis dengan huruf besar. Dan kita tengok ayat yang seterusnya, nama guru kelas saya ialah Encik Azwan. Encik Azwan ialah kata nama khas bagi mewakili manusia. Encik dan I dan huruf A. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan tanda baca, iaitu tanda noktah. Tanda noktah ini digunakan pada akhir ayat penyata. Sebagai contoh, pelancong itu dari New Zealand. P perlulah dituliskan dengan huruf besar kerana dia mewakili permulaan perkataan
P huruf besar dan New Zealand hujungnya adalah perlulah diletakkan dengan tanda noktah. Seterusnya Chong mewakili permulaan perkataan C ataupun mewakili kata nama khas bagi nama manusia. Chong sedang melukis gambar keluarganya. Keluarganya disertakan di hujungnya adalah titik noktah yang menandakan berakhirnya ayat penyata tersebut. Seterusnya, mari kita kenali tanda baca koma. Tanda baca koma ini digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat dan ia juga digunakan untuk mengasingkan perkataan yang berturut-turut dalam ayat. Sebagai contoh, oleh sebab tergesa-gesa hendak ke sekolah, koma, Nani terlupa membawa bekalan makanannya, titik. Seterusnya, Julia gemar makan laksa, koma, nasi ayam dan burger. Tengok ya, tanda koma ini juga digunakan untuk mengasingkan perkataan yang berturut-turut dalam sesebuah ayat. Murid-murid, jika tanda baca tidak diletakkan di tempat yang betul, ia akan mempengaruhi intonasi dalam bacaan yang dibaca. Baiklah murid-murid, mari bersama-sama dengan cikgu membaca petikan teks yang berwarna biru ini mengikut tanda bacaan yang telah dibetulkan. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Bagi tugasan minggu ini, murid-murid diminta untuk menyalin semula petikan teks dengan tanda bacaan yang telah dibetulkan. Murid-murid boleh lihat contoh yang telah cikgu hasilkan ini. Anda perlulah menyalin 3 perenggan ayat daripada petikan teks ini dengan tulisan yang cantik dan kemas. Kemudian anda diminta untuk menggaris jawapan yang telah dibetulkan. Seterusnya murid-murid, anda diminta untuk menyelesaikan tugasan di buku aktiviti jilid 2 muka surat 10 dan 11. Aktiviti 3 ini meminta anda untuk menyalin ayat ini semula dengan tanda baca yang betul. Murid-murid, anda diminta untuk membuat latihan ini dahulu dan kemudian apabila anda telah selesai melaksanakan tugasan ini, anda bolehlah menyemak jawapan yang telah diberikan oleh cikgu ini. Seterusnya, cikgu akan teruskan sesi PDPR ini dengan topik pendidikan keselamatan jalan raya tahun 1. Pada kali ini, cikgu akan sentuh aktiviti 15 dan 16. Baiklah, mari kita sama-sama mendengar sebuah lagu yang berkaitan dengan memimpin tangan bersama orang dewasa. Jadi, jom kita dengar bersama-sama ya. Saya sayang ibu, saya sayang ayah, saya sayang guru, saya sayang semua. Ibu pimpin saya, ayah pimpin saya, melintas jalan raya supaya selamat tiba.
Baiklah murid-murid, dari petikan lirik lagu ini menceritakan tentang tanggungjawab anda sebagai murid ataupun sebagai anak untuk memimpin tangan orang dewasa ketika anda ingin melintas. Orang dewasa adalah seperti ibu atau ayah anda. Okey, kenapa kita diingatkan supaya sentiasa memimpin tangan orang dewasa? Supaya kita tidak dilanggar ataupun tidak berlakunya kemalangan di jalan raya dan kita boleh sampai ke destinasi dengan selamat. Seterusnya, aktiviti 16, baca petikan tentang cara Reni dan ibunya melintas jalan raya. Jadi murid-murid, marilah bersama-sama dengan cikgu membaca petikan teks ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi murid-murid, jom mari kita baca petikan teks ini ya. Reni dan ibunya berjalan kaki ke rumah nenek. Mereka berjalan di laluan pejalan kaki. Apabila hendak melintas, mereka berhenti berhampiran dengan bebendul jalan. Reni menekan butang pada tiang lampu isyarat dan menunggu sehingga imej orang hijau pada lampu isyarat pejalan kaki bernyala. Ibu memimpin tangan Reni. Kemudian barulah mereka melintas jalan raya dengan selamatnya. Baiklah murid-murid, anda diminta untuk melengkapkan ayat di bawah ini menggunakan petikan teks Reni dan ibunya sebentar tadi. Jadi terdapat 5 soalan yang perlu anda jawab dan di sini juga cikgu ada sertakan dengan rujukan jawapan untuk disemak oleh anda. Soalan yang pertama, mereka berjalan di mana mereka berjalan? Iaitu di laluan pejalan kaki. Baiklah, seterusnya soalan yang kedua, mereka berhenti berhampiran dengan apa ya? Ya, betul. Mereka berhenti berhampiran dengan bebendul jalan. Seterusnya murid-murid, soalan yang ketiga, Reni menekan butang pada tiang lampu isyarat dan menunggu sehingga ... bernyala. Apakah jawapan yang sesuai bagi tempat kosong ini? Ya, betul murid-murid. Jawapannya ialah Reni menekan butang pada tiang lampu isyarat dan menunggu sehingga imej orang hijau bernyala. Seterusnya, soalan yang keempat, ibu ... Reni. Apakah jawapan yang sesuai? Ya, betul. Jawapan yang sesuai ialah ibu memimpin tangan Reni. Seterusnya, soalan yang kelima, mereka melintas ... dengan selamatnya. Apakah jawapan yang sesuai? Murid-murid, anda boleh merujuk kembali petikan teks yang berada di atas soalan ini. Jadi, jawapannya ialah mereka melintas jalan raya dengan selamatnya. Jadi murid-murid, anda semua diminta untuk melengkapkan tugasan yang telah diberikan cikgu dalam sesi PDPR pada kali ini. Anda diminta untuk menghantar tugasan ini dalam Google Classroom anda masing-masing untuk disemak oleh cikgu. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan anda dan elakkan berada di tempat yang sesak. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.